Bila perasaan marah menjelma, kita boleh menyepak orang dalam masjid hanya kerana kawan tu terpijak tangannya sikit saja. Kita boleh merejam anak kecil dalam baldi yang berteriak dan menangis sentiasa. Kita boleh menampar isteri kita yang selama ini kita sanjung, puja dan sayangi. Kita boleh melanggar orang hanya kerana orang itu terlanggar kereta sikit dan tercalar. Kita boleh menikam dan membunuh orang hanya kerana isu-isu yang terpencil. Pengurusan kemarahan untuk si bodoh. Tajuk buku yang seterusnya, Anger Management for Dummies, yang cukup terkenal di pasaran antarabangsa. Bagi kebanyakan orang, kemarahan menimbulkan sensasi fizikal yang menggoda mereka untuk meletup. Tetapi sebelum kita membuka mulut, perhatikan 10 cara untuk menyejukkan badan kita. Kemudian lihat bagaimana mengekspresikan diri dengan lebih berkesan, dengan tegas. Ketahui mengenai kemarahan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kita akan menyelamatkan diri kita dari banyak kesedihan. Akhirnya, lihat beberapa petua untuk menguruskan konflik kerja. Pengurusan kemarahan, 10 cara untuk menenangkan diri. Apabila kita merasa marah, inilah masanya untuk mengambil tindakan segera. Hanya memerlukan 90 saat untuk meredakan kemarahan kita, kerana kemarahan adalah emosi yang singkat dan sementara, terutama jika kita mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, tutup mulut. Kemungkinan kita mengatakan sesuatu yang berguna ketika kita merasa marah adalah 1 daripada 1 bilion. Jadi elok kita diam. Kita akan memperbodohkan diri kita jika kita terus bercakap. Yang kedua, ingatkan diri kita bahawa menunda reaksi mungkin akan membantu. Reaksi secara refleks dan seketika dalam kemarahan adalah yang membuatkan kita menghadapi masalah. Luangkan masa kita dengan berhati-hati, sengaja dan mengawal tindakan kita. Yang ketiga, mengganggu diri kita. Bayangkan pantai atau hutan, atau fikirkan rancangan-rancangan yang kita ada di kemudian hari untuk menukar fokus kita kepada perkara yang lebih baik dan tenang daripada kita memikirkan tentang kemarahan tadi. Yang keempat, bernafas. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskannya dengan perlahan-lahan. Lakukan dalam 4 atau 5 kali berterusan. Yang kelima, analisis kemarahan anda. Siapa yang kita marah? Adakah berbaloi untuk kita hilang pertimbangan? Kenapa kita marah? Adakah niat kemarahan kita ini bersesuaian dengan penyebabnya? Apakah akibat dari kemarahan ini akan menjadi positif atau sebaliknya? Yang keenam, tanyakan pada diri kita, apakah matlamat sebenar kita? Adakah kita akan benar-benar mencapai sesuatu yang berguna dengan kemarahan kita? Adakah pasangan kita akan lebih menyayangi kita jika kita berteriak? Adakah anak-anak kita benar-benar ingat untuk melakukan tugas mereka jika kita berteriak lebih kuat? Adakah terdapat kaedah yang lebih membina untuk mendapatkan apa yang kita mahukan selain daripada berteriak, selain daripada marah? Berdiri dengan sebelah kaki. Idea nampak macam bodoh lah, tetapi lihat apakah kita boleh terus marah ketika kita terganggu oleh keseimbangan. Kita mungkin terkejut, tukar ke kaki yang lain setelah 30 saat. Ulangi frasa yang menenangkan dalam fikiran kita berulang kali. Katakan, tetap tenang, santai, sabar. Ini juga akan berlalu. Tak apa saja yang kita anggap berguna. Tanya pada diri kita bagaimana tindak balas marah telah berjaya bagi kita. Kita mungkin akan mengingati bahawa peristiwa masa lalu ketika kemarahan lebih banyak menyakitkan daripada kebaikan. Itu mungkin akan berlaku lagi jika kita menyatakan kemarahan yang tidak terkawal. Ganjaran kepada diri sendiri kerana melakukan kawalan diri. Lekatkan diri kita secara mental. Ingatkan diri kita bahawa setiap kali kita mengawal kemarahan, kita telah membuat langkah penting dalam rancangan pengurusan kemarahan kita. Petua untuk luahan diri secara tegas dan bukan secara agresif. Kemarahan boleh menjadi musuh kita dalam membina kehidupan yang lebih bahagia, sihat dan lebih produktif. Untuk memperbaiki kemarahan kita dengan mengubahnya menjadi tegas, kita harus berfikir sedikit. Fikir sedikit, ketegasan berbanding dengan keagresifan kita. Adakah
Adakah komunikasi langsung tanpa dendam atau sindiran yang biasanya dinyatakan dengan tegas tetapi lembut? Berikut adalah beberapa strategi. Tanya pada diri kita, apa sebenarnya yang kita mahukan berlaku? Adakah kita mahu didengar atau kita mahu menghancurkan orang lain? Adakah kita mahu perubahan atau membalas dendam? Gunakan pernyataan saya untuk menyatakan apa yang kita rasa. Bahkan boleh dikatakan bahawa kita marah, tetapi mengapa tidak melembutkannya sedikit dan mengatakan sesuatu yang seperti, saya merasa sedikit kesal dengan apa yang baru saja terjadi, atau saya kecewa dengan apa yang berlaku. Nyatakan dengan jelas apa yang salah. Jangan menyalahkan. Contohnya kita boleh mengatakan, saya merasa tersinggung kerana awak memanggil saya gemuk, atau saya kesal kerana tidak membayar bil tersebut. Katakanlah apa yang kita mahu berlaku pada masa akan datang. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan, mari kita fikirkan rancangan untuk memastikan sampah dibuang tanpa kita bertengkar. Ataupun, adakah awak keberatan untuk mengambil alih senarai belanja barang runcit? Saya tidak keberatan untuk melakukannya. Tentukan bagaimana perasaan kita setelah kita menyatakan komunikasi tegas kita. Adakah kita ingin merasa malu, atau adakah kita ingin merasa seperti kita mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai orang yang kita marah? Adakah kita benar-benar mahu menyelesaikan masalah? Fokuskan kemarahan pada masalah, bukan orangnya. Cuba jangan memperibadikan kemarahan kita dengan mengatakan sesuatu seperti, awak ni memang tak boleh diharap. Ikuti masalah yang mencetuskan emosi. Dia tidak membalas email saya sedangkan saya hendak hantar tugasan cepat. Pastikan nada sopan sepanjang masa. Tidak ada yang suka ditengking. Dan selain itu, isu utama masalah akan hilang ketika kelantangan meningkat. Bersikap hormat. Jangan buat bahasa badan yang menyakitkan hati seperti menjeling, menuding jari, mengumpat, memberi kuliah panjang ataupun menghela nafas. Komentar tulus ikhlas dari saya. Nafsu amarah adalah sifat syaitan. Syaitan akan bergembira bila mana hamba Allah dalam keadaan yang marah. Ini kerana bila kita dalam keadaan tersebut, macam-macam perkara boleh berlaku. Kita akan hilang pertimbangan dan mampu melakukan apa saja. Walaupun kita dikenali sebagai orang bijak, orang alim, orang wara, ustaz, apa saja. Tapi bila perasaan marah menjerma, kita boleh menyepak orang dalam masjid hanya kerana kawan itu terpijak tangannya sedikit. Kita boleh merejam anak kecil dalam baldi yang berteriak dan menangis sentiasa. Kita boleh menampak isteri kita yang selama ini kita sanjung, puja dan sayangi. Kita boleh melanggar orang hanya kerana orang itu terlanggar kereta kita dan tercalar sikit. Kita boleh menikam dan membunuh orang hanya kerana isu-isu yang terpencil. Kita boleh memarang penyelia ataupun majikan kita yang selalu memerli, merendah-rendahkan kita di kalangan kawan-kawan. Semua ini boleh berlaku kerana syaitan memayungi kita, berbisik jahat dalam telinga kita untuk mengambil tindakan sedemikian. Fikir marah, fikir syaitan. Fikir syaitan, fikir marah. Untuk itu, bila kita terdetik hendak marah, amalkan apa yang disyurkan seperti dalam buku ini. Beredar dari situasi tersebut, pergi ambil wuduk dan solat sunat. Syaitan akan lari jauh-jauh dan akan berfikir 10 kali nak tingkatkan kemarahan diri kita. Sentiasa berwuduk dan mendekatkan diri dengan Tuhan, salah satu inisiatif untuk menghindarkan diri kita dari nafsu amarah kepunyaan syaitan. Ingat, bila kita selalu marah, ia akan merosakkan diri kita, merosakkan kesihatan diri kita. Macam-macam penyakit yang akan menghinggapi kita. Bila kita lihat kawan kita dalam keadaan marah, kita jangan turut marah. Lahirkan rasa kasihan kepada kawan kita dan cuba mententeramkan dirinya. Itu yang terbaik. Salam Nusantara.